Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom teruskan belajar bersama cikgu dalam bahagian 2 bab 6 ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Matematik KSSM tingkatan 4. Bahagian 2 ini adalah mengenai sistem ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Kita akan mempelajari 3 perkara. Yang pertama, mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Yang kedua, membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Dan yang ketiga, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berhadapan dengan masalah yang perlu diselesaikan dengan cara membentuk beberapa ketaksamaan linear. Gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear dikenali sebagai sistem ketaksamaan linear. Berikut ialah beberapa contoh situasi yang boleh ditukarkan kepada bentuk ketaksamaan linear. Umpamanya di sini Y lebih besar daripada X. Y kurang daripada X. Y tidak kurang daripada X, bermaksud Y lebih atau sama dengan X. Y tidak lebih daripada X, ini bermaksud Y kurang atau sama dengan X. Y sekurang-kurangnya K kali X, bermaksud Y mesti dah lebih atau sama dengan K darab X, iaitu KX. Berikutnya, Y selebih-lebihnya K kali X. Selebih-lebih maksudnya kurang atau sama dengan KX. Maksimum Y ialah K. So, nilai Y mestilah kurang atau sama dengan K. Minimum Y ialah K. Maksudnya, Y mestilah lebih atau sama dengan K. Seterusnya, hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. X tambah Y lebih besar daripada K. Beza Y dan X kurang daripada K. Bermaksud beza di sini kita gunakan simbol tolak. Y tolak X kurang daripada K. Dan akhir sekali, Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Melebihi X bermaksud beza di antara kedua-dua ini sekurang-kurangnya K. Iaitu lebih besar atau sama dengan K. Berikut ialah contoh situasi harian yang melibatkan penggunaan sistem ketaksamaan linear. SNK Seri Permata akan menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun. Sebanyak Y orang murid tingkatan 4 dan X orang murid tingkatan 5 akan mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan peserta kem mengikut syarat-syarat yang berikut. KA, jumlah peserta kem selebih-lebihnya 40 orang. Peserta kem di sini bermaksud jumlah murid tingkatan 4 iaitu Y ditambahkan dengan bilangan murid tingkatan 5 iaitu X. Selebih-lebihnya bermaksud 40 adalah maksimum. So nilai hasil tambah kedua-dua ini mestilah kurang atau sama dengan 40. B, bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang daripada murid tingkatan 4. Tingkatan 5 tadi kita gunakan pemboleh ubah X. Tidak kurang daripada bermaksud dia mesti lebih atau sama dengan murid tingkatan 4 tadi kita gunakan Y. Jadi X lebih besar atau sama dengan Y. C, sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4 akan menyertai kem tersebut. Murid tingkatan 4 tadi kita gunakan Y, sekurang-kurangnya bermaksud mesti lebih atau sama dengan 15. Okay, Y lebih atau sama dengan 15. Kita belajar bagaimana caranya untuk menentukan rantau yang memuaskan beberapa ketaksamaan yang diberi. Umpamanya di sini diberi dua ketaksamaan. Jadi untuk menentukan rantau mana yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan ini, kita tandakan rantau yang dipilih sebagai A, B, C dan D. Caranya ialah kita pilih satu titik bagi setiap rantau. Okay, rantau A di sini kita pilih titik koordinat 42. 42. Ganti masukkan nilai X dan nilai Y ke dalam kedua-dua ketaksamaan ini. Didapati bahawa dalam ketaksamaan ini, yang pertama ini, pernyataannya adalah benar. Manakala dalam ketaksamaan yang kedua,
Apabila diselesaikan 4 tambah 2, 6 lebih besar atau sama dengan 7, pernyataan ini palsu. Kita uji pula rantau B, titik yang dipilih ialah 15. 15 ialah di sini. Kita lakukan perkara yang sama, didapati bahawa dalam ketaksamaan yang pertama, penyertaannya adalah palsu. Manakala dalam ketaksamaan yang kedua juga palsu. Rantau C pula, titik 47 dipilih. 47 ialah kedudukannya di sini. Kita kira ganti masukkan nilai X dan nilai Y ke dalam kedua-dua ketaksamaan, di mana dalam ketaksamaan yang pertama ini adalah palsu. Ketaksamaan yang kedua adalah benar kerana 4 tambah 7, 11 lebih daripada atau sama dengan 7. Ini adalah benar. Okay, seterusnya kita uji pula titik yang berada dalam rantau D. Rantau D, titik yang dipilih adalah 86. 86-nya di sini. Kita lakukan perkara yang sama, didapati bahawa titik yang dipilih ini memenuhi ketaksamaan yang pertama, di mana ianya adalah benar. Ketaksamaan yang kedua juga benar. Oleh kerana titik D benar bagi kedua-dua pernyataan ini, maka bermaksud semua titik yang berada dalam rantau D adalah memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Y lebih kurang atau sama dengan 3/4 X tambah 2 dan X tambah Y adalah lebih atau sama dengan 7. Soalan latihan melibatkan cara menentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan. Dalam belajar ini ditandakan rantau sebagai A, B, C, D dan E. Okay, yang manakah rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan? Untuk soalan A, B, C dan D, kita ingat kembali, bagi garis condong ke atas, kawasan di atas sentiasa lebih besar, di bawahnya lebih kecil. Garisan yang condong ke bawah juga sama, di atas lebih besar, di bawah lebih kecil. Garisan mengufuk, di atas lebih besar, di bawah lebih kecil. Garisan mencancang, sebelah kanan lebih besar, sebelah kiri lebih kecil. Jadi kita lihat A dahulu, Y kurang atau sama dengan 6. Y kurang atau sama dengan 6. Kita lihat pada garisan Y sama dengan 6. Kurang bermaksud di bawah garisan ini. Jadi kita tandakan semua kawasan di bawahnya. Di bawahnya, ketaksamaan yang kedua, Y kurang atau sama dengan X. Kita lihat pada garisan Y sama dengan X. Lebih kecil, kurang atau lebih kecil sama dengan bermaksud di bawah garisan ini. Jadi kita tandakan kawasan di bawahnya. Dan yang ketiga ialah X tambah Y lebih atau sama dengan 6. Kita lihat pada garisan X tambah Y sama dengan 6. Oleh kerana di sini lebih besar, garisan condongnya lebih besar bermaksud di atas. Jadi kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini ialah rantau E. Jadi kita ulangi langkah yang sama juga untuk menjawab soalan yang lain. Cikgu padamkan dahulu ini untuk cikgu padamkan tandaan tadi untuk mengelakkan kekeliruan. Okay, kita lukiskan, kita tandakan semula rantau yang terlibat untuk bahagian B. Bahagian untuk soalan B. Y kurang atau sama dengan 6. Pada Y sama dengan 6 kurang bermaksud di bawahnya. Okay, di bawah garisan ini. Yang seterusnya, Y lebih atau sama dengan X. Pada garisan Y sama dengan X, lebih bermaksud di atas. Okay, di atas garisan. Dan X tambah Y lebih atau sama dengan 6. Kita lihat pada garisan X tambah Y sama dengan 6, lebih besar bermaksud di atasnya. Jadi kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini adalah kawasan C ataupun rantau C. Jadi jawapannya adalah C. Jadi kita boleh uji semua dengan cara yang sama, di mana kita akan dapati bahawa rantau yang terlibat untuk C ialah pada bahagian A, manakala D pula rantau yang terlibat ialah pada bahagian D. Murid-murid boleh mencuba dengan menggunakan kaedah yang telah cikgu terangkan tadi. Kita lihat contoh bagaimana caranya untuk melukis dan melorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan yang diberi. Caranya ialah langkah pertama, tukarkan ketaksamaan linear kepada bentuk persamaan linear dan kemudian lukis garis lurus yang mewakili ketaksamaan tersebut.
Jadi ketaksamaan yang pertama ialah 2y lebih besar atau sama dengan x. Kita tukarkan kepada persamaan 2y sama dengan x. Jadi untuk melukis garis lurus, kita boleh pilih mana-mana dua titik. Sebagai contoh, x sama dengan negatif 4. Nanti masukkan ke dalam persamaan ini, kita akan dapat y sama dengan negatif 2. Yang kedua, satu titik yang lain pula boleh pilih boleh pilih juga x sama dengan 4. X sama dengan 4 di sini, 2y sama dengan 4. Bermaksud y 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi nilai y-nya adalah 2. Titik koordinat yang terlibat ialah negatif 4, negatif 2. Satu lagi 4, 2. Cara yang sama juga kita lakukan untuk ketaksamaan yang kedua. Hilangkan tanda ketaksamaan, gantikan tanda sama. Pilih mana-mana nilai x dan nanti masukkan ke dalam persamaan, kita akan dapat nilai y. Okay, daripada sini kita boleh dapat dua titik koordinat 04 dan juga 40. Untuk ketaksamaan yang berikutnya, x lebih besar atau sama dengan 0, kita tukarkan x, tanda ketaksamaan ini kepada x sama dengan 0. X sama dengan 0 bermaksud fraksi y. Jadi sekarang kita mula lukis bagi persamaan yang terlibat. Titik koordinat yang pertama, negatif 4, negatif 2. Di sini, 4, 2 di sini. Jadi untuk melukis garis lurus di sini, sama ada kita lukis garis padu ataupun garis putus-putus. Kita lihat pada yang asal di sini, tanda ketaksamaannya lebih besar atau sama dengan, ada tanda sama dengan. Jadi kita lukiskan garisan padu bagi garis lurus ini. Yang berikutnya, x tambah y kurang daripada 4. Okay, di sini oleh kerana ada tanda sama pada garisan tersebut, iaitu pada titik koordinat 04, 04 di sini dan satu lagi 40 di sini. Garis lurus di antara kedua-dua titik ini perlu dilukiskan putus-putus kerana tiada tanda sama. Jadi kita lukiskan begini. Dan yang terakhir pada ketaksamaan x lebih besar atau sama dengan 0, kita lihat garisan x sama dengan 0 ataupun pada paksi y. Pada paksi y oleh kerana ada tanda sama di sini, bermaksud guna garisan padu. Okay, ini adalah garisan x sama dengan 0. Okay, kita telah pun melukiskan graf bagi persamaan yang terlibat. Akhir sekali, kenal pasti rantau sepunya dan lorek rantau tersebut. Jadi untuk 2y lebih besar atau sama dengan x, kita lihat pada garisan 2y sama dengan x. Oleh kerana lebih besar di sini, bermaksud rantau di atasnya. Kita tandakan di atasnya. Yang kedua, x tambah y kurang daripada 4. Bermaksud di bawahnya, kurang daripada di bawahnya. Dan yang terakhir, pada x lebih besar atau sama dengan 0, berada di sebelah kanannya. Jadi kawasan yang memenuhi ketiga-tiga rantau adalah di kawasan tengah ini. Jadi kita lorekkan semula dengan kemas. Okay, jadi di sini telah dilorekkan. Kita boleh tandakan kembali kawasan yang terlibat ialah rantau di sini. Seterusnya, kita buat latihan melibatkan cara melorek rantau. Okay, soalan ini boleh rujuk dari buku teks muka surat 170 dan 171. Tetapi sebelum itu, pastikan anda telah menekan butang like dan subscribe. Okay, soalannya, lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Okay, soalan A, di sini ada 3 persamaan linear. Jadi untuk mengenal pasti rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini, kita tandakan bahagian yang terlibat. Untuk ketaksamaan yang pertama, tukarkan tanda ini, ketaksamaan ini kepada tanda sama dengan bermaksud garisan ini. Oleh kerana lebih besar bagi garisan condong, lebih besar bermaksud kawasan di atasnya. Kita tandakan dahulu kawasan di atasnya. Yang kedua, ketaksamaan yang kedua, kita lihat pada garisan x sama dengan 0. X sama dengan 0 bermaksud fraksi y. Okay, oleh kerana lebih besar bermaksud kawasan sebelah kanan. Kawasan sebelah kanan. Seterusnya, y lebih kecil atau sama dengan 0. Kita lihat pada garisan y sama dengan 0. Y sama dengan 0 bermaksud fraksi x. Oleh kerana lebih kecil, garisan mengufuk ni lebih kecil bermaksud kawasan di bawahnya. Jadi kawasan rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini ialah pada rantau di tengah.
Jadi kita boleh lukiskan kembali, kita padam yang tidak berkenaan tadi. Lukiskan semula rantau yang terlibat. Rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan tadi adalah di tengah-tengah. Jadi ini jawapannya. Untuk soalan B juga sama. Untuk ketaksamaan yang pertama, kita lihat pada garis Y sama dengan 2X, 2/3X tambah 4. Oleh kerana di sini ialah kurang, maksud di bawahnya. Okay, di bawah garisan ini. Ketaksamaan yang kedua, kita lihat pada X sama dengan 3, telah dilukiskan garisannya. Oleh kerana lebih kecil bermaksud kawasan sebelah kiri. Kawasan sebelah kirinya. Yang seterusnya, X lebih besar atau sama dengan 0, kita lihat pada garisan X sama dengan 0. X sama dengan 0 ialah paksi Y. Oleh kerana di sini lebih besar, bermaksud kita lorekkan kawasan di sebelah kanannya. Dan satu lagi, pada Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 bermaksud pada paksi X. Oleh kerana lebih besar, bermaksud kawasan di atasnya. Jadi kawasan yang memenuhi rantai yang memenuhi ketiga-tiganya adalah kawasan di tengah ini. Jadi kita lukiskan kembali dengan kemas kawasan yang terlibat. Kita padam ke semula, lukiskan balik, lorekkan kembali rantau yang memenuhi keempat-empat ketaksamaan ini, iaitu rantau di sini. Kita sambung soalan C juga sama. Ketaksamaan yang pertama kita lihat pada garisan Y sama dengan negatif 1/2X tambah 6, iaitu garisan ini. Oleh kerana di sini ialah ketaksamaannya kurang daripada atau sama dengan bermaksud di bawah garisan. Yang kedua, ketaksamaan kita lihat pada Y sama dengan X. Ini garisannya, dia lebih kecil, kurang atau sama dengan bermaksud di bawah garisan. Di bawah garisan ini, termasuk di kawasan ini. Ketaksamaan yang ketiga, kita lihat pada X sama dengan 6. X sama dengan 6 telah dilukiskan kurang daripada bermaksud sebelah kiri. Sebelah kiri. Semua yang di sebelah kiri. Dan satu lagi pada Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 bermaksud paksi X. Y sama 0 lebih besar bermaksud di kawasan atasnya. Jadi kawasan yang memenuhi keempat-empat rantau ialah kawasan yang di bawah ini. Di sini kawasannya, jadi kita lukiskan kembali dengan kemas padangkam yang tidak berkenaan ini dan lorekkan semula. Lorekkan semula rantau yang terlibat. Jadi rantau tadi kita lorekkan kembali, iaitu di sinilah rantau yang memenuhi keempat-empat ketaksamaan. Dan soalan D pula cara yang sama. Ketaksamaan yang pertama kita lihat pada garisan Y sama dengan negatif X. Oleh kerana lebih kecil di sini bermaksud rantau di bawah garisan. Ketaksamaan yang kedua Y, kita lihat pada Y sama dengan X tolak 5 lebih kecil atau sama dengan bermaksud rantau di bawah garisannya. Dan yang seterusnya ialah pada Y sama dengan negatif 5. Y sama dengan negatif 5 di sini tidak diberi, tapi kita tahu telah dinyatakan di sini negatif 5 bermaksud sepanjang garis ini. Kita akan melukis garis yang selari dengan paksi X sama ada garis padu ataupun garis putus-putus. Lihat pada ketaksamaan ini tiada tanda sama, bermaksud kita lukis garis putus-putus. Di sini ialah garisan Y sama dengan negatif 5. Oleh kerana tanda ketaksamaan ini lebih besar, bermaksud kawasan di atasnya. Jadi rantau yang memenuhi ketiga-tiganya ialah rantau di sini. Jadi kita padamkan balik ketandaan yang tidak berkenaan. Jadi inilah jawapannya, rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan bagi soalan D. Selesai bahagian 2 melibatkan sistem ketaksamaan linear. Untuk latihan seterusnya melibatkan sistem ketaksamaan linear, murid-murid boleh melihat pada bahagian 3, boleh tekan link pada bahagian description. Jangan lupa kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang lain.